Allahu 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 Allah. Kes-kes begini telah sampai kepada saya banyak kali. Dan saya keheranan, Antara kes-kes yang saya uruskan, mualaf yang memeluk Islam, kemudian dibuang kerja, diberi pressure sampai dia berhenti daripada kerja dan sebagainya. Kes-kes yang saya handle ni, ada satu persamaan di kalangan mereka. Sebelum mereka memeluk agama Islam, mereka mendapat gaji yang besar, mempunyai jawatan yang penting, jawatan yang besar. Tetapi bila mereka ucap 2 kalimah syahadah, memeluk agama Islam, bila kawan-kawan dapat tahu dan sebagainya, mereka akan ditekan sampai mereka berhenti kerja ataupun dibuang daripada kerja tadi. Dan bila mereka berhenti kerja, ramai daripada mereka yang saya uruskan ini, mereka menganggur sebenarnya. Kadang-kadang berbulan-bulan mereka dah menganggur. Sehingga kan duit simpanan mereka pun habis. Nak menyara hidup mereka pun tak dapat. Nak kembali kepada keluarga asal pun dah buang. Sehingga kan mereka pun tak tahu apa nak buat. Ada antara mereka, bila saya counselling mereka, saya cuba carikan kerja untuk mereka dan sebagainya, ada antara mereka macam mengeluh pada saya ataupun dia macam ada sangkaan tau. Betul ke keputusan dia memeluk Islam? Kalau betul lah memeluk agama Islam, itulah agama yang benar. Dia memeluk agama Islam ni, Tuhan dalam agama Islam ni Tuhan yang benar. Dan kenapalah dia diuji begitu? Adakah agama dia yang dulu tu yang betul? Adakah Tuhan yang dulu tu marah dengan dia? Sebab itulah dia mengalami kehidupan yang susah dan sebagainya. Perkara ini memang normal. Okey, bagi kita yang dah lama Islam, insya-Allah akidah kita kuat. Insya-Allah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala mantap, kuat, insya-Allah. Kita pun berani tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ingat ya, mualaf yang baru memeluk agama Islam, kadang-kadang iman dia belum kuat lagi tau. Tak sama seperti kebanyakan tuan-tuan dan perempuan yang imannya kuat. Tapi sebenarnya tak kira lah kita iman kuat macam mana pun, bila Allah Subhanahu Wa Taala uji kita betul-betul, okey, masa itulah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat penting. Betul, alhamdulillah. Tapi kawan kita ni, yang mualaf ni, yang baru memeluk agama Islam, okey, dia baru nak kenal apa itu agama Islam, dia baru nak kenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Orang begini, kalau dalam bahasa Inggerisnya, kita gunakan istilah fragile. Fragile ni macam mereka, iman mereka, keyakinan mereka ni mudah goyah. Dan waktu inilah mereka sangat-sangat memerlukan sokongan, bimbingan dan sebagainya. Pada saya kan. Dan kita sebagai orang Islam hari ini, patutnya bersatu tau. Kita kena ada satu networking. Okay? Bila ada orang yang memeluk agama Islam, mualaf yang masuk Islam, dan kalau dia terpaksa berhenti daripada kerja dulu, ataupun diberhentikan, kita sepatutnya sudah bersedia untuk memberikan mualaf-mualaf ini peluang kerja. Tapi bila saya kata berikan mereka peluang kerja, bukanlah kerja sebagai jaga semata-mata. Bukanlah kerja di kilang semata-mata. Tak. Tengok pada individu. Kerja apa yang sesuai dengan dia. Jawatan apa yang kita sesuai bagi kepada dia. Kemahiran apa yang dia ada. Bagilah yang sesuai dengan dia. Kalau dia memang sesuai jadi jaga, okey, insyaAllah jadilah jaga. Kalau dia memang sesuai kerja di kilang, okey, bagi dia kerja di kilang. Tetapi kadang-kadang mungkin kemahiran mereka di tempat-tempat yang lain. Dan di sinilah kita orang Islam sepatutnya bersatu, adanya networking, kita boleh saling membantu antara satu sama lain. Okey, cerita yang saya bagi ini, kalau 20 tahun lepas, memang satu cabaran yang besar, cabaran yang utama. Tetapi kebelakangan ini, alhamdulillah, dah ada banyak sokongan-sokongan daripada sahabat-sahabat Islam. Ini juga boleh terjadi ni kerana perkembangan media semasa hari ini. Kita hari ini ada media sosial kan. So kalau siapa-siapa yang ada masalah, yang memerlukan bantuan dan sebagainya, hari ini berita ini mudah saja kita sebar-sebarkan, kita viralkan, dan insya-Allah pertolongan, bantuan pun mudah sampai kepada kita. Tetapi kalau 20 tahun yang lepas, oh, ini satu daripada cabaran yang besar. Dan bila kita kata tentang sara hidup, ini termasuk juga dengan pelajar. Ramai yang memeluk agama Islam, okey, kalau kita lihat, adalah umur mereka ketika belajar
di university ataupun di college. Dan waktu inilah mereka dah yakin dengan kebenaran agama Islam dan mereka pun memeluk agama Islam. Dan bila keluarga mereka dapat tahu anak mereka memeluk agama Islam, mereka akan paksa anak tadi keluar daripada agama Islam, batalkan pengislaman mereka, akan dipaksa. Ada kes-kes begitu. Dan ada antara mereka, anak-anak ni bila tak mau juga batalkan pengislaman, mereka istiqomah dalam agama Islam, maka ibu bapa tadi ada antaranya, mereka menghentikan sebarang pembiayaan kepada anak-anak mereka. Sebarang support, sokongan dari segi kewangan, kadang-kadang mereka akan dihalau daripada rumah dan sebagainya, dengan harapan anak tadi membatalkan pengislaman. Tetapi antara student-student ini, mereka memang dah tekad agama Islam itulah agama yang benar bagi mereka, dan apa pun terjadi, mereka akan terus kekal dalam agama Islam. Dan ini juga adalah satu golongan yang memerlukan sokongan kita, insya-Allah. Sekarang ni satu lagi persoalan yang biasa timbul bila nak memeluk agama Islam. Ini saya bagi tahu, contohnya seseorang tu dah ready lah, dia dah ready, hati dia macam okeylah, saya ready nak masuk Islam. Tetapi agak-agak di mana dia nak masuk Islam? Di mana ya? Mana? Masjid. Dia tak tahu pun masjid tu apa. Ingat, dia daripada kecil hingga besar, dia non-Muslim. Dia tak pernah pun masuk masjid. Dia tak pernah masuk masjid, dia pun tak tahu dalam masjid tu ada apa, dengan siapa dia nak jumpa. So kalau dia berminat nak masuk Islam, dia nak jumpa siapa? Macam mana dia nak masuk Islam? Tanya kawan-kawan Melayu Islam dia. Majoriti kawan-kawan Melayu dia pun tak tahu nak buat apa. Yang saya cerita ni bukan lain, tidak lain tetapi pengalaman sendiri. Saya dulu pun nak memeluk agama Islam. Ingat, 7-8 tahunnya proses dia. Antara faktor yang melewatkan saya memeluk Islam, saya tak tahu di mana saya kena masuk Islam, macam mana saya nak masuk Islam, apa yang saya kena buat, apa proses dia. Walaupun saya dikerumuni 90% kawan-kawan kerja saya adalah orang-orang Melayu Islam, tetapi tak ada seorang pun daripada mereka yang datang kepada saya. Walaupun saya dah menunjukkan minat kepada Islam, saya dah tunjuk apa tanda-petanda saya mungkin masuk Islam, tetapi tak ada seorang pun daripada kawan-kawan Melayu Islam yang datang jumpa saya lalu berkata pada saya, Syakiri, saya tengok awak ni macam minat masuk Islam, ya ke? Ada apa-apa yang saya boleh bantu ke? Tak ada. Tak ada seorang pun. No. Semalam kita dah bincang perkara ni. Bukan apa-apa. Kadang-kadang mereka pun tak tahu apa nak buat. Hari ini, Alhamdulillah, kita dah ada banyak pendedahan. Pada tahun 2020 ni lain. Tetapi saya cerita pengalaman saya tahun 90-an. 20 tahun lebih. Clear ke? So, tak ada seorang pun. Akhirnya ada seorang kawan, dia pun bangsa India, agama Hindu, dia memeluk Islam. Dan selepas dia memeluk Islam, dia cerita kepada saya apa yang dia buat. Dan dia pun bagi saya nombor telefon ustaz yang saya boleh kontak untuk membantu saya dengan pengislaman saya. Dan daripada situlah berlakunya proses, akhirnya saya boleh memeluk agama Islam. Subhanallah. Yang memberikan saya nombor untuk dikontak bukan orang Melayu tau. Bukan orang yang lahir dalam keluarga Islam. Tapi orang yang seperti saya. Dia sendiri memeluk Islam dan dia share dengan saya pengalaman dia macam mana nak masuk Islam. Subhanallah. So dekat luar sana, saya percaya ada ramai non-Muslim yang sebenarnya mengikuti perkembangan agama Islam, berminat nak memeluk agama Islam, tetapi dia mungkin tak tahu macam mana nak masuk Islam. Bagi anda yang mendengar ini, hari ini, kalau nak memeluk agama Islam, sangat mudah. Sangat mudah. Yang nombor satu, setiap jabatan agama, dia ada unit di bawah jabatan agama. Biasanya unit saudara baru yang memang menguruskan orang yang mahu memeluk agama Islam. Dan unit-unit ni terdapat di semua daerah-daerah. Clear ke? Itu yang pertama. Tapi dia mungkin disebut Balai Islam ke dan sebagainya. Nama-nama mungkin berbeza-beza ikut negeri-negeri dan sebagainya. Ingat, satu ialah jabatan agama Islam. Yang keduanya, kita boleh jumpa dengan ustaz ataupun imam
dan bertanya kepada mereka saluran mana kita boleh pergi, ke mana kita boleh bawa untuk seseorang itu memeluk agama Islam. Sebab hari ini ramai ustaz-ustaz, imam-imam memang terdedah dengan proses pengislaman. Malah ada ramai ustaz dan imam hari ini mereka sendiri boleh menguruskan pengislaman. Subhanallah. Perkara ketiga, hari ini dah ada NGO Islam. Ada banyak NGO Islam yang memang membantu menguruskan pengislaman seseorang. Ada banyak NGO. Clear ke? Alhamdulillah. Allah.